Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Bazilah binti Mudim Haji Ahmad Kasra, pelajar sarjana daripada Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i Yogyakarta akan membentangkan mengenai tajuk Maqasid Syariah dan aplikasinya dalam muamalat maliyah. Sebagai pengenalan, syariat Islam itu dibina dan berasaskan kepada hikmah dan kebaikan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Syariat Islam itu semuanya adil, mempunyai kebaikan dan hikmah. Untuk mencapai keadilan dan tujuan pelaksanaan syariat Islam, kita perlu kepada kefahaman nas dan penelitian terhadap realiti masa. Fahaman secara literal terhadap nas tidak akan mencapai pelaksanaan kepada syariat Islam. Latar belakang masalah, perluan kepada kepelbagaian ekonomi dan pembangunan merupakan usaha yang sangat giat dilaksanakan pada masa kini. Berbagai masalah dan isu yang lahir kadangnya bersifat sukar dan rumit untuk diselesaikan oleh orang awam. Lebih-lebih lagi di negara Brunei Darussalam yang sangat mengutamakan penggunaan pendapat mazhab Syafi'i. Namun, pihak yang berautoriti memberi kelonggaran untuk menggunakan pendapat daripada mazhab lain jika sekiranya kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Objektif kajian, di negara Brunei Darussalam, masyarakat Islam sendiri sudah turun-temurun mengamalkan fiqh mazhab Syafi'i. Manakala bertaklid kepada mazhab selain Syafi'i juga akan menyebabkan kekeliruan di antara masyarakat Islam di negara ini. Melihat kepada sejarah Brunei sendiri, pernah berlakunya perselisihan pendapat tentang akidah antara dua golongan ulama yang menyebabkan perpecahan selama 20 tahun dan terbangunnya dua buah masjid dengan imam yang khusus. Perpecahan tersebut terlerai apabila salah seorang imam meninggal dunia. Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah untuk mengetahui tahap penggunaan maqasid syariah dalam muamalat. Konsep maqasid syariah terbahagi kepada iaitu pertama menarik kebaikan dan menolak kemudaratan, iaitu maqasid syariah dapat membantu umat Islam mengetahui bahawa segala hukum yang ditentukan oleh Allah mempunyai kebaikan dan menghalang kemudaratan mengikut nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran. Pembahagian maqasid syariah terbahagi kepada keumuman dan rangkuman, status kedudukan, sumber, keaslian, kepentingan dan pengiktirafan syarak. Pembahagian maqasid syariah yang pertama adalah dalam aspek keumuman dan rangkuman terbahagi kepada maqasid al-ammah dan maqasid al-khassah. Maqasid al-ammah bermaksud tujuan syarak yang bersifat umum, iaitu untuk menjaga keamanan dan keharmonian manusia. Maqasid ini menggambarkan Islam yang luas dan menyeluruh, iaitu untuk mencegah darar yang dapat ditimbulkan dalam semua perkara. Manakala maqasid al-khassah iaitu berkaitan dengan bidang ibadat, amalat, keuangan, munakahat atau ikhwal keluarga, politik dan pekerja dan majikan, kehakiman dan jaya. Dengan erti kata lain, hukum Islam tidak akan sempurna tanpa kedua-duanya. Pembahagian yang kedua adalah daripada di aspek status kedudukan terbahagi kepada maqasid al-qat'iyah dan maqasid al-zanniyah. Maqasid al-qat'iyah adalah sesuatu tujuan syarak yang muktamad disokong oleh bukti daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta mempunyai kaitan jelas dengan keperluan asasi yang disebutkan oleh para ulama. Manakala maqasid al-zanniyah mengandungi tiga elemen, iaitu maqasid yang sampai ke tahap muktamad atau perkara yang tidak disepakati oleh para ulama ataupun yang disabitkan dengan dalil zanni kerana tidak menunjukkan maksud qat'i. Pembahagian maqasid yang ketiga ialah daripada segi aspek sumber. Yang pertama, maqasid asy-syari' yang bermaksud tujuan syarak yang menjadi maqasid utama dalam pensyariatan hukum, iaitu untuk menjaga kepentingan demi keselamatan dan kebajikan manusia di dunia dan di akhirat. Manakala maqasid al-mukallaf adalah maksud dan niat manusia sama ada dalam perkataan, amalan dan berbagai tindakan yang memiliki tiga syarat. Yang pertama, menepati kehendak syarak, dan yang kedua, mengambil kira illah
yang diketahui, dan yang ketiga adalah mengikut sunnah serta menjauhi bid'ah. Manakala pembahagian maqasid yang keempat adalah daripada aspek keaslian, yang pertama iaitu terbahagi kepada maqasid al-asliyah, disebut juga maqasid asasiyah, yang dimaksudkan ialah asal usul kejadian manusia, iaitu juga menjadi asas tujuan undang-undang syariah dalam menilai tingkah laku dan perlakuan manusia. Manakala maqasid at-tabaiyah, tujuan sampingan yang menjadi penyokong kepada maqasid asasiyah. Sebagai contoh, tujuan sampingan mencari ilmu adalah bagi mendapatkan kelayakan akademik, kepuasan individu dan pemurnian dalam tindakan dan kehidupan seseorang. Oleh itu, tujuan sampingan berfungsi untuk melengkapkan dan menyokong tujuan utama. Manakala pembahagian maqasid yang kelima adalah dari segi aspek kepentingan, iaitu maqasid daruriyah, yang mana maqasid ini mesti dipelihara untuk maslahah agama dan dunia. Ini bermaksud kewujudannya akan meraihkan sistem kehidupan dan urusan agama, manakala kehilangannya akan menghilangkan sistem kehidupan dan agama. Para ulama dan ahli mengistilahkannya dengan qiyad al-khams, agama, nyawa, akal, harta. Manakala maqasid ajiyah ialah maqasid yang dikehendaki dan diperlukan oleh manusia seperti maslahah jual beli tanaman, minuman dan cantik. Maqasid tahsiniyah disebut juga maqasid kamaliyah, iaitu maslahah yang menempati tempat pembaikan dan perhiasan, iaitu memperbaiki hal ehwal manusia dan umat. Seterusnya, pembahagian yang terakhir adalah pembahagian daripada segi aspek pengiktirafan syarak, terbahagi kepada maqasid mutabaqah, maqasid maqasid. Okay, seterusnya adalah konsep dan falsafah muamalat. Para ulama membincangkan tentang dan telah merumuskan bahawa terdapat 6 konsep dan falsafah dalam muamalat yang menjadi syarat sesuatu transaksi yang berlaku sah menepati kemaslahatan insan dan juga berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana konsep tersebut adalah yang pertama akad, yang kedua kesan daripada akad tersebut, dan yang ketiga muamalat tersebut hendaklah selari dengan akidah, akhlak dan maqasid, dan yang kedua hendaklah ikhlas. Muamalat tersebut hendaklah bebas daripada riba dan syubhat, dan seterusnya muamalat tersebut hendaklah memberi jaminan hak dan kepentingan masyarakat. Manakala prinsip muamalat adalah hendaklah berdasarkan kepada kaedah asal dalam muamalat, iaitu harus, dan yang kedua hendaklah sentiasa meraihkan illah, masalih dan maqasid, dan hendaklah berasaskan kepada kaedah la dharar wa la dirar, dan hendaklah muamalat menjaga harta yang merupakan dasar kepada syariatnya. Dan seterusnya, prinsip daripada muamalat tersebut hendaklah berdasarkan kepada keredaan kedua-dua orang yang berakad, dan seterusnya kaedah asal dalam muamalat merujuk pada maqasid. Dan maqasid syariah dalam muamalat maliyah adalah hendaklah mengiktiraf pemilikan harta, yang mana syariat juga memperakukan hak pemilikan terhadap sesiapa yang memperolehi harta, sama ada tanpa diusahakan, seperti zakat dan pemberian, atau diusahakan secara perkataan atau perkataan. Seterusnya hendaklah memastikan harta orang dan dari haj, dan yang kedua yang adalah untuk mensucikan harta daripada keburukan. Dan seterusnya hendaklah muamalat tersebut sentiasa berlaku keadilan, dan yang terakhir untuk melindungi harta daripada pencerobohan dan pengkhianatan, iaitu oleh yang demikian, maqasid syariah sama ada atau fokus adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sama ada dalam untuk mendapatkan kebaikan atau menghindari keburukan.
Pada dasarnya, maqasid syariah penggunaannya dalam Islam sebagai sumber secara umumnya hukum amalan, konsep dan falsafah yang berbeza dengan ibadat. Ia juga mempunyai prinsip-prinsip dengan pihak-pihak yang berakad, khususnya prinsip kebangsaan dan maqasid syariah. Bahkan dengan adanya maqasid syariah dapat memudahkan dan memperhatikan dan masyarakat dalam masyarakat dengan hak untuk harta, mengembangkan dan melindunginya dari pencemaran. Wallahu a'lam bishawab. Sekian saja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.